ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam ini 9 Zulqa'dah 1436 Hijrah bersamaan dengan 24 Ogos 2015 kita bertemu untuk meneruskan pengajian kita berkenaan dengan manhajut talaqqi wal istidlal baina ahli sunnati wal mubtadi'ah, metodologi pengambilan ilmu dan pendalilan kajian bandingan antara ahli sunnah dan juga ahli bid'ah karangan Syekh Ahmad bin Abdul Rahman As-Suwaiyan. Kita telah pun sampai kepada perbincangan berkaitan dengan sifat-sifat ahli bid'ah dalam berinteraksi dengan dalil. Okey. Iaitu kalau di sini muka suratnya 94. Okey, 94 berkaitan dengan maslakul mubtadi'ah, manhaj ahli bid'ah dalam berurusan dengan nas-nas agama. Kita telah bincangkan dasar yang pertama, menolak dalil-dalil yang sabit yang menyalahi hawa nafsu mereka ataupun ideologi mereka. Okay. Yang kedua ialah al-abath, memperolok-olokkan sumber-sumber pendalilan syariah dan memburukkannya. Dan yang ini masih lagi kita bincangkan dan kita telah pun bincangkan sekitar 9. Okay, sekitar 9 perkara. Okay, kita sebut sikitlah kan. Pertama, menerima Al-Quran tanpa sunnah. Yang kedua, beriman dengan sebahagian kitab dan kufur terhadap sebahagian yang lain. Yang ketiga, pembohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menyembunyikan nas-nas yang ada. Yang kelima, menyelewengkan dalil-dalil. Yang keenam, menggunakan dalil-dalil untuk menguatkan sahaja dan bukannya untuk iktimad ataupun bukan untuk dijadikan sebagai panduan. Okay. Yang ketujuh, menolak hadis-hadis ahad. Yang kelapan, mencerca para sahabat. Yang kesembilan yang kita bincangkan pada kelas yang lepas. Kelas yang lepas kalau tak silap yang ke-8 dan yang ke-9. Yang ke-9 iaitu mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat. Okay. Dan yang ke-10 ialah jahil terhadap bahasa Arab. Malam ni kita akan sambungkan sebahagian daripada yang ke-9 dan juga kita akan masuk kepada yang ke-10 insya-Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas yang lepas kita telah bincangkan ciri yang ke-9, okay, iaitu mereka iaitu ahli bid'ah mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat, meninggalkan dalil-dalil yang muhkamat. Dalil yang muhkam, yang yakin, yang jelas mereka tinggalkan. Mereka pergi kepada dalil-dalil yang bersifat kesamaran. Okay. Dan selepas membincangkan perkara itu, Syekh Ahmad As-Suwaiyan mengatakan sifatu muttabi'i al-mutasyabihat. Okay. Menyatakan beberapa sifat orang yang suka ittiba', bukan ittiba' sunnah, ittiba' apa? Mutasyabihat. Mereka ahli bid'ah yang suka ikut dalil-dalil yang mutasyabihat, mempunyai beberapa sifat. Okey. Di sini Syekh mengatakan sekitar 5 sifat. Okay, 5 sifat. Pertama, darbuhum lin-nususi ba'daha bi ba'din, lin-nususi ba'daha bi ba'din. Mereka suka melaga-lagakan, okey, nas-nas Al-Quran, sebahagiannya nas-nas agama, sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Okey, sebahagiannya dengan sebahagian yang lain.
Kenapa mereka melakukan perkara ini? Kerana mereka mendakwa ataupun mereka berkepercayaan bahawa nas-nas syar'iyah, nas-nas agama ini, sama ada Al-Qurannya ataupun hadisnya, tata'arad wa tatakhalaf. Okey, saling bercanggahan antara satu sama lain. Dan mereka membawalah banyak contoh untuk nak mengiyakan dakwaan mereka. Namun ulama ahli sunnah, ulama sunnah yang mantap dalam ilmu mereka telah menyanggah, telah menyanggah maksudnya telah membanteraslah kiranya kebatilan yang dibawa oleh ahli bid'ah, dan telah menjelaskan kejahilan mereka dan percanggahan yang ada dalam ideologi mereka ini. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kumpulan yang berhujah, ataupun yang mempertikaikan ayat-ayat Al-Quran, Nabi SAW telah berkata, mahlan ya qaum, bertenang wahai kaum, kan, bihadza uhlikat al-umam min qablikum, ataupun ahlakat al-umama min qablikum. Dengan perkara inilah binasanya umat-umat sebelum kamu. Biikhtilafihim ala anbiya'ihim. Okey, dengan apa? Dengan percanggahan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Wa darbihim al-kutuba ba'daha bi ba'din. Dan juga mereka melagakan sebahagian kitab-kitab Allah dengan sebahagian yang lain. Innal Qur'ana lam yanzil yakdhibu ba'duhu ba'dha, ataupun yukadzibu ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk menolak ataupun membohongi sebahagiannya terhadap sebahagian yang lain. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'dha. Sebaliknya Al-Quran turun dalam keadaan mengiyakan sebahagiannya terhadap sebahagian yang lain. Fama araftum minhu fa'malu bih. Apa yang kamu ketahui tentang ilmu Al-Quran, maka beramallah dengannya. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Dan apa yang kamu tidak mengetahui, apa yang kamu jahil terhadapnya, terhadap sebahagian isi Al-Quran, kembalikanlah kepada ulama'nya, kembalikanlah kepada orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Okey, so itu cara yang sebenarnya. Okey, jadi berlakulah di zaman sahabat ataupun di zaman Nabi SAW beberapa pertelingkahan berkaitan dengan Al-Quran. Okay? Jadi Nabi telah pun memberikan kepada kita garis panduan. Dan garis panduan ini adalah satu garis panduan yang evergreen, ataupun satu garis panduan yang sesuai sepanjang zaman dan sepanjang masa. Sepanjang zaman dan sepanjang di mana-mana sahaja. Okay? Sehinggalah zaman sekarang ni sampailah ke akhirat nanti. Jadi itu adalah sifat yang pertama yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad As-Suwayan. Sifat orang yang suka ikut mutasyabihat ialah mereka akan melaga-lagakan antara satu ayat Quran dengan satu ayat Quran yang lain, ataupun satu hadis dengan hadis yang lain, ataupun satu Al-Quran, ayat Quran dengan hadis yang lain. Okey. Sifat yang kedua, hajrun nususil wadihah al-bayyinah wa ittiba'un nususil mushkilah. Sifat mereka ini yang suka mengambil ayat mutasyabihat ialah mereka suka menjauhi dalil-dalil yang jelas, yang terang. Dan apa mereka akan buat selepas itu ialah mereka akan ikut dalil-dalil yang bersifat muskilah, dalil-dalil yang bersifat ada kesamaran. Jadi ini merupakan antara amalan golongan ahli bid'ah, meninggalkan dalil-dalil yang jelas, yang terang, kemudian mereka akan mencari-cari untuk mengikuti dalil-dalil yang ada kemuskilan, ada kesamaran. Disebabkan inilah Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan sifat dalil yang perlu diterima pakai, dijadikan sebagai sandaran kita dalam istidlal, dalam urusan kita, dalam usaha kita untuk dalam usaha pendalilan. So, dalil yang nak dijadikan, yang sesuai untuk dijadikan pendalilan, apa dia? Asy-Syatibi telah berkata, waqad alima al-ulama'u anna kulla dalilin fihi ishtibahun wa ishkalun laysa bidalilin fil haqiqah.
Okay, para ulama telah mengetahui bahawa dalil yang ada ishtibah, ada kesamaran dan ada kemusykilan sebenarnya bukan dalil. Okay, dari sudut yang sebenarnya, dari sudut hakikat sebenarnya itu bukan dalil. Hatta yatabayyana ma'nahu wa yadhhara al-murad minhu. Sehinggalah jelas maksudnya dan terang pengertiannya. Barulah jadi dalil. Jadi dalil pada peringkat masih lagi kesamaran belum jadi dalil lagi. Tapi bila dah jelas maksudnya, bila dah terang pengertiannya, barulah sesuai disebut sebagai dalil. Okey? Maksudnya untuk kita nak memperdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi, bukannya kita buka baca terus faham, okey, nampak macam tak betul terus tolak, bukannya itu. Tapi kita ambil dan kita kena kaji elok-elok daripada peringkat yang mungkin kita boleh sebutkan, daripada dalil itu menjadi bahan mentah, kan, kita kena matangkan dalil itu sehingga menjadi satu produk yang boleh diguna pakai. Okey, begitulah ibaratnya. Wa yushtaratu fi dhalika alla yu'aridahu aslun qat'i. Okey, dan disyaratkan untuk urusan tadi, iaitu apa? Dalil tu yang nampak kesamaran nak dijadikan dalil yang jelas, disyaratkan apa? Disyaratkan satu perkara, iaitu tidak bercanggahan ataupun tidak bercanggah dengannya apa? Aslun qat'i. Okey, satu dalil dasar yang pasti. Okey. Jadi maknanya sesuatu dalil yang bersifat kemusykilan ataupun kesamaran, okay, nak jadikan dia satu dalil yang jelas, kita kena pastikan jangan ada bercanggah dengan dasar agama yang jelas, yang qat'i, yang pasti. Fa idza lam yadhhar ma'nahu li ijmalin aw ishtirakin aw aradahu qat'iyyun li dhuhuri tashbih ka dhuhuri tashbih falaysa bidalil. Maka sekiranya, Al-Imam Syatibi menjelaskan lagi, sekiranya maksudnya masih tak jelas lagi, dalil yang kesamaran itu maksudnya masih tak jelas, okay, sama ada bersifat mujmal ataupun bersifat ada ishtirak, maknanya ada perkongsian dalam pendalilan, ataupun bersifat apa, aradahu qat'i, disanggah oleh ataupun dilawan oleh satu dasar yang pasti, okey, ka zuhuri tashbih, yang menyebabkan seperti apa, seperti zuhur tashbih, maksudnya yang kita boleh faham di sini jelas sangat ada tashbih. Okay, tashbih ni maksudnya kemungkinan yang dimaksudkan di sini ialah tashbih dalam erti kata sifat Allah, kan, maknanya menyamakan Allah dengan makhluk, okey, falaysa bidalil, maka itu bukanlah dalil. Okey, lianna haqiqatad dalil ay yakuna zahiran fi nafsihi, kerana hakikat dalil yang sebenar ialah mesti jelas pada dirinya sendiri. Dalil tu mesti jelas, barulah dinamakan dalil. Wa dallan ala ghairihi, dan menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Wa illa ihtija ila dalil, kalau tidak bersifat begitu, maka dalil yang kita sedang bincangkan itu sebenarnya memerlukan kepada dalil yang lain. Fa in dalla ad-dalilu ala adami sihhatihi fa ahra alla yakuna dalila. Maka sekiranya dalil yang kesamaran itu, bila kita perlukan kepada dalil yang lain yang pasti menunjukkan dalil yang kita sedang bincangkan itu tidak sesuai, maka dia bukan dalil. Faham ke tak faham ni? Dia sebenarnya Islam ni senang aja, mudah, kan? Islam ni sebenarnya mudah. Tapi bila dah berlaku percampuran masalah firaq ataupun ideologi dah masuk merosakkan pemikiran Islam yang asal, yang suci, dia jadi macam inilah untuk kita nak jelaskan balik semula. Jadi susah sikit, kan? Tapi tak apalah, cuba kita fahamkan. Saya cuba nak mudahkan balik semula. Kalau kita baca sesuatu dalil nampak macam tak berapa pasti, kan? Saya suka bawa contoh kat sini, macam kadang-kadang orang duk sebut qul huwallahu ahad. Okey, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu esa, satu je, kan? Kemudian ada dalil yang mengatakan inna nahnu, sesungguhnya kami. Okey, dalam bahasa, sama ada bahasa kita ke bahasa Arab ke, boleh difahami nahnu itu ramai, kan? Jadi Allah tu satu ke ramai?
Jadi ada orang kata Qul huwallahu ahad tu ialah memang satu dalil, tapi ada dalil lain menunjukkan Allah tu ramai, bukannya satu. Ya, jadi kat sini kita mengatakan Qul huwallahu ahad itu pasti. Okey. La ilaha illallah kan. Okey, Qul huwallahu ahad. Banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan satu sahaja. Kemudian dalil yang mengatakan yang boleh difahami seolah-olah Allah Tuhan itu ramai kan, dia tak menjadi dalil lagi kan, kecuali kalau kita dapat maksud yang jelas daripada situ. Okey, iaitu yang tak bercanggahan dengan dalil yang pasti, yang lebih kuat, yang jauh lebih kuat. Okey, kalau kita tengok dalam Quran, kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, kita akan dapati hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menunjukkan Allah itu satu. Allah itu satu. Tiba-tiba ada satu ayat yang mengatakan macam ramai. Okay? Jadi kita kena proseskan lagi. Apa maksud ramai kat sini? Okay? So kalau bercanggahan dengan ayat-ayat yang jelas, Qul huwallahu ahad, dah sebut satu dah, ahad. Bilal bila radhiyallahu anhu bila diseksa pun apa dia kata? Ahad, ahad, ahad. Kenapa dia kata ahad? Kenapa tak kata Allahu ahad? Panjang sangat. Kerana yang pasti disanggah, yang dibenci oleh musyrikin Quraisy ialah apa? Ialah tauhid. Sifat ketauhidan Allah, bahawa Allah itu yang esa dalam sebagai Tuhan, sebagai Rabb dan juga sebagai ilah. Jadi ringkasannya ahad. Okey. Aja'alal alihata ilaha wahida. Kan dalam ayat Quran ada sebut kan, adakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang ramai ini satu sahaja? Maknanya adakah dia nafikan semua Tuhan dan jadikan satu sahaja? Jadi itu semua dalil-dalil yang jelas. Okey, apa dia panggil ni, dalilun qat'i, dalil yang pasti bahawa Allah itu satu. So kita jumpa dalil lain yang mengatakan macam ramai, nahnu ramai. Okey, jadi jangan ambil lagi, jangan kata Allah ramai. Tak. Pastikan ada tak dalil qat'i, dalil yang pasti yang menyanggahi, dan kita dapati ada. So bila ada, artinya nak memahami daripada dalil-dalil yang mengatakan sesungguhnya kami sebagai Allah itu ramai, tak boleh, kerana ianya telah bercanggahan dengan dalil yang qat'i, dalil yang pasti. Okey, itulah kalau boleh faham yang tu alhamdulillah, kalau tak boleh tak apalah, doalah agar Allah memberikan kefahaman. Okey, baik. Wala yumkinu an tu'arida al-furu' al-juz'iyyah al-usul al-kulliyah. Kemudian al-Imam Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan lagi bahawa al-furu', okey, dalil yang merupakan furu' kan, furu' ni maknanya cabang. Okey, dalil yang merupakan cabang, dan juz'iyah artinya yang merupakan cabang dan cawangan lah kan, yang bersifat juz'i ataupun yang bersifat juz'i ni apa dia, bahagian lah kan. Dalil yang bersifat juz'i maksudnya yang bersifat cabang lah senang, okay? Yang bersifat cabang tidak mungkin bercanggahan dengan al-usul al-kulliyah, dalil yang merupakan dasar yang menyeluruh. Okey, ini satu kaedah. Kenapa? Li'anna al-furu' al-juz'iyyah, kerana dalil yang merupakan fara' juz'i, cawangan, cabang, okey, illam taqtadhi amalan fahiya mahallut tawaqquf. Sekiranya tidak menuntut sesuatu amalan, maka ianya merupakan tempat untuk kita bertawakuf. Tawakuf maksudnya berhenti dahulu. KIV. Okey. Wa in iqtadat amalan farruju'u ila al-usuli huwa as-siratul mustaqim. Dan sekiranya dalil yang juz'i itu, yang furu' itu, okey, menuntut amalan, maka hendaklah dikembalikan kepada dalil yang bersifat usul, dalil yang bersifat dasar. Okey. Wa yatanawalul juz'iyat hatta ila al-kulliyat. Dan inilah jalan yang sebenarnya, cara yang betul. Kalau ada dalil-dalil yang merupakan cabang, kita kembalikan kepada asalnya, dasarnya. Okey, itu cara yang betul. Dan perkara ini merangkumi al-juz'iyat sampailah kepada kulliyat, merangkumi perbincangan yang merupakan perbincangan cabang. Okey, merangkumi juga sampailah ke tahap kulliyat. Kulliyat ini adalah perbincangan yang bersifat dasar. Okey.
Faman akkasal amra hawala syatatan wa dakhala fi hukmi dham. Siapa yang buat sebaliknya? Siapa yang buat sebaliknya, maka dia telah buat apa? Dia telah buat satu kesilapan yang besar dan dia telah masuk dalam hukum, maksudnya dia telah sesuai untuk dicela dan dicerca. Okey? Lianna muttabi'asy syubuhat mazmum. Kerana orang yang ikut dalil yang bersifat kesamaran adalah mazmum, adalah dicela. Fa kaifa yu'taddu bil mutasyabihat dalilan. Maka bagaimana mungkin dalil yang bersifat mutasyabihat menjadi dalil yang asasi? Okey, tak apa saya sebut dulu. Tak faham tak apa. Tak faham itulah ilmu kan. Okey. Au yubna 'alaiha hukmun minal ahkam. Dan bagaimana mungkin dibina hukum, salah satu hukum daripada hukum-hukum yang ada. Fa idza lam takun dalilan fi nafsil amr faj'aluha bid'atan muhdatsatan huwal haq. Maka sekiranya dalil yang mutasyabihat tak sesuai jadi dalil, tak adalah benda lain yang sesuai untuk disebutkan tentangnya kecuali ianya adalah bid'ah yang muhdatsah, bid'ah yang baru dalam agama. Okey. Imam Syatibi punya kata-kata ni memang satu yang hebatlah. Kita cuba nak ringkaskan, nak mudahkan balik semula kan. Buang yang tadi tu kalau tak faham lah kan, letak tepi dulu kan. Okey. Kita cakap macam ni. Dalil ada dua jenis. Dalil yang bersifat umum, macam kita sebut undang-undang. Undang-undang ada yang bersifat dasar dan ada yang bersifat huraian, apa dia panggil lah, cabang. Okey. Jadi undang-undang yang bersifat cabang ni, kalau bercanggahan dengan undang-undang yang bersifat dasar, apa kita buat? Kita kena kembali kepada yang dasar. Begitulah juga dalil yang bersifat cabang perlulah dikembalikan kepada yang dasar. Okey. Contoh nak bagi macam mana? Sebutlah lebih kurang macam apa yang Umar bin Al-Khattab buat contohnya, kan, yang terlintas sekarang ni. Bila nak jaga, okey. Kenapa dihukum potong tangan? Dihukum potong tangan, mencurilah. Bila mencuri dihukum potong tangan, kenapa? Kerana nak menjaga hak, kan, nak menjaga hak yang dimiliki oleh seseorang, harta yang dimiliki oleh seseorang. Tapi bila ada kemarau panjang yang menyebabkan orang tak ada makanan, kenapa Umar radhiyallahu anhu tangguhkan? Kenapa Umar radhiyallahu anhu tangguhkan apa? Potong tangan. Okey? Kerana ada sesuatu, ada masalah kat situ. Orang tak dapat makanan. Jadi mereka seolah-olah macam terpaksa mencuri. Bukan nak membenarkan, tapi macam benda tu menyebabkan tak boleh nak dilaksanakan hukum potong tangan, okay, kerana menyalahi dasar. Okay, dasarnya nak menjaga harta. Okay, tapi disebabkan orang berada dalam keadaan apa? Dalam keadaan darurat, okay, maka darurat itu mengubah sedikit hukum yang ada pada masa itu sahaja. Okay, kalau sesuailah itu sebagai contoh, kan. So, apa pun yang pentingnya ialah itu cara dia. Dalil yang merupakan dasar sentiasa menjadi panduan kita untuk kita mendepani ataupun menghadapi dalil yang bersifat cabang. Kalau ada dalil yang kecil-kecil ni bercanggahan dengan dalil yang asas, yang dasar, kita kembalikan kepada yang dasar. Jangan buat terbalik. Dalil yang asasi itu kita tarik ikut dalil yang kecil, dalil yang cabang. Okey? Tak apalah, kalau tak boleh faham pun tak apa. Letak dulu kat mana-mana dalam otak tu, kat belakang sikit ya. Sampai masa dia akan faham insya-Allah. Biasanya gitu. Ya, pengalaman saya lah, kalau belajar tak faham apa, dia bukan tak faham. Cuma tak apa-apa faham. Kan? Okey? Satu masa nanti akan faham insya-Allah. Sifat yang ketiga, ittiba'ul hawa. Orang yang suka ikut mutasyabihat, sifat mereka yang ketiga ialah mereka suka ikut hawa nafsu. Okey? Dan Syekh Ahmad As-Suwayan mengatakan di sini, ibtida' dan ittiba' hawa ni dua perkara yang adik-beradik. Okay, siapa buat bid'ah, kan, dia mesti ikut hawa nafsu. Okay? Dan dia macam seolah-olah macam tak boleh nak berpecah. Disebabkan inilah kita dapati para ulama kita menamakan mubtadi'ah ataupun ahli bid'ah sebagai ahli ahwa. Kan? Ahli bid'ah sebagai apa? Ahli hawa nafsu. Ahwa ni jamak kepada hawa nafsu. Ya, siapa yang buat bid'ah, siapa yang suka bid'ah ni, maka dia suka nafsu. Itulah lebih kurang.
Dan Asy-Syatibi rahimahullahu taala telah mengatakan wa kadzalika dzukira fi ahli zayghi annahum yattabi'una al-mutasyabiha ibtigha' al-fitnah. Dan begitulah disebutkan tentang orang yang sesat, bahawa mereka suka ikut al-mutasyabih, suka ikut ayat yang kesamaran. Kenapa? Ibtigha' al-fitnah. Mereka sengaja nak mencari fitnah. Fahum yatlubuna bihi ahwa'ahum. Kerana apa yang mereka buat ialah mereka nak justifikasikan hawa nafsu mereka, ideologi. Kalau kita terjemah, kita tak sebut hawa nafsu lah, kita sebut ideologi. Tapi Arab sebut sama ya. Hawa, kan, ahwa membawa dua maksud. Satu hawa nafsu, yang kedua ialah ideologi. Kerana ideologi itu berpaksikan hawa nafsu. Lihusulil fitnah, untuk menghasilkan fitnah. Itu yang mereka nak sebenarnya. Falaysa fi nazarihim idzan fi dalili nazarul mustabsir hatta yakuna hawahu tahta hukmihi. Jadi cara mereka melihat, cara mereka meneliti bukan cara orang yang nak mencari kebenaran, ataupun orang yang teliti. Kerana orang yang teliti ni kan, dia akan menjadikan dalil tu di depan, hawa nafsu dia ikut apa? Ikut ataupun dikuasai oleh dalil. Kalau yang ahli bid'ah terbalik, dalil itu dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Okey. Bal nazarun ataupun bal nazaru man hakama bil hawa. Tapi sebaliknya mereka akan meneliti mengikut hawa nafsu mereka. Okey. Thumma ata bid dalili kasyahidi lahu. Lepas itu mereka akan cari dalil untuk nak menguatkan hawa nafsu mereka, ideologi mereka. Okey. Walam yadhkur mithla dhalika fi ar-rasikhin. Fahum idzan bi dhiddi haula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tak sebut sifat tersebut, sifat yang baru kita bincang tadi tentang golongan yang ikut hawa nafsu ni. Allah tak nyatakan berkenaan dengan rasikhin fil ilm, orang yang pakar dalam agama. Artinya orang yang pakar bukan macam tu. Orang yang pakar buat cara yang betul. Haitsu waqafu fil mutasyabihi falam yahkumu fihi wala alaihi siwa taslim. Kerana orang yang pakar dalam agama, mereka tidak memanipulasi ayat-ayat yang mutasyabih, tetapi mereka hanya KIV. Mereka tidak buat apa-apa dan mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na khassun biman talaba al-haqqa min al-adillah. Dan inilah dia ciri orang yang benar-benar mencari kebenaran dalam dalil-dalil. Okay. La yadkhulu fihi man talaba fil adillati ma yusahhihu hawahu sabiq. Tidak seperti orang yang mencari dalil untuk nak menjustifikasikan hawa nafsu dia, ideologi dia. Okey. Kadang-kadang kita terjemah direct ni jadi pening sikit kan. Tak apalah, yang penting kita faham bahawa kalau kita ni jenis orang yang ada pandangan, kemudian kita cari dalil untuk nak kuatkan pandangan kita, okay, dan kita pun putarkan dalil tu untuk ikut kita, maka kita ni ahli bid'ah. Senang okay? Dan ahli bid'ah itu adalah ahli ahwa, dia ikut hawa nafsu. Okay? Tak kira lah siapa dia. Dan yang sepatutnya kita buat ialah tengok dalil, apa dalil tu cakap kita ikut. Tengok dalil, apa dalil tu cakap kita ikut. Okay? So kita mungkin ada apa dipanggil apa, hipotesis. Maksudnya kita mungkin ada ada ramalan. Kan kita meramalkan hukumnya haram. Rasanya macam haram lah kot agaknya. Kita meramalkan ataupun kita menganggarkan haram. Tengok je orang buat sesuatu, ini haram ni rasanya. Tapi kita tak pasti. Balik. Okay, jangan kita letak haram. Aku nak cari haram. Nampak dalil yang membenarkan, tolak tepi. Membenarkan tolak tepi. Okay, nak cari yang haram. Tak ada yang haram. Cari lagi. Bukan gitu. Kita kumpul semua dalil. Siapa, mana dalil yang kata haram letak sini, yang kata halal letak sini. Kumpul semua. Cuba jamakkan. Barulah keluarkan keputusan. Walaupun hipotesis asalnya ataupun anggaran asal kita haram, tapi kalau dalil tu akhirnya mengatakan halal, halal. Begitu juga sebaliknya. Ini halal ni, tak ada hal ni, tak ada masalah ni. Kan? Jangan cari dalil untuk nak menyatakan dia halal. Tak. Cek, tengok apa siapa kata halal, siapa kata haram, apa dalil yang mengatakan halal, apa dalil yang mengatakan haram. Kalau ternyata akhirnya haram, haramlah kita ubah. Kita ubah anggaran kita. Kan? Ataupun ramalan kita yang
mungkin berdasarkan emosi kita. Okey? Baik. Sifat yang keempat, tatabbu'u al-ghara'ibi wal ughlutat. Suka mengikut gharaib. Gharaib ni maksudnya pandangan yang pelik. Ughlutat ni lebih kurang itu juga. Maksudnya perkara yang ralat, yang salah. Itu yang dia suka ambil. Okey, yang benda yang biasa ikut hadis, ikut Quran, dia tak suka ambil. Dia suka ambil benda yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Okey. Diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi sanadnya dhaif kan. Tak boleh kita baca jelah. Bahawa Nabi bersabda ataupun bahawa Nabi naha 'anil ghulutat. Nabi melarang daripada mengambil perkara yang pelik-pelik, kan? Ataupun yang ganjil lah. Tapi sanadnya dhaif, tak pakai pun tak apa. Yang pentingnya ialah golongan mubtadi'ah, mereka suka ikut al-gharaib, suka ikut pandangan yang pelik, yang ganjil. Okey, dan mereka suka ishtighal bil ughlutat. Benda, suka ambil benda-benda yang remeh-temeh kan, ataupun yang sering menyalahi arus perdana. Tapi arus perdana tu maksudnya apa? Bukan yang orang buat, yang sunnah, yang ada dalam sunnah. Okey. Kenapa? Kerana mereka nak mengganggu ulama. Okey. Jadi mereka bersungguh-sungguh nak mencari syubhat, kesamaran. Okey. Dan mereka bersungguh-sungguh nak menimbulkan keraguan terhadap perkara yang dah diterima pakai oleh ahli sunnah. Bukan diterima pakai oleh negara, bukan diterima pakai oleh kaum kita, tapi yang diterima pakai dalam sunnah. Okey. Contoh apa? Ada tak contoh kat sini? Contoh, tak apalah, yang mungkin kita yang terlintas, macam Al-Hasan Al-Basri, ataupun ulama zaman dahulu, bila ditanya tentang orang Islam yang buat maksiat, syurga ke neraka? Kan? Jadi ulama kita akan cari dulu, fikir dalilnya. Tapi siapa yang jawab tu? Anak murid Hasan Basri yang merupakan ketua Mu'tazilah. Siapa nama dia? Wasil bin Atta'. Wasil bin Atta' kata dia syurga pun tak, neraka pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Manzilah bainal manzilatain. Okay, dia tak mukmin, dia tak fasik. Okay, jadi bila Hasan Basri jelaskan balik semula, dia tak nak terima. Okay, jadi kadang-kadang benda tu ulama semua mengatakan tak begitu. Dia sanggah benda tu. Tapi ulama apa? Ulama sunnah lah. Jangan ulama Syiah pula. Kan? Okay? Ataupun ulama Khawarij, itu semua memang tak pakai lah. Kita nak kira sekarang ni ulama ahli sunnah. Baik. Al-Hasan Al-Basri berkata rahimahullahu taala, syiraru ibadillah yantaquna syawadzal masail. Okey. Ya'ummuna ataupun yu'immuna biha ibadallah. Orang yang paling keji di antara hamba-hamba Allah ialah mereka yang mencari perbincangan yang syadz, yang ganjil, yang pelik-pelik. Okey. Dan apa yang mereka nak buat ialah mereka nak mengkaburi, mengkaburi kan? Hamba-hamba Allah, nak merosakkan pemikiran hamba-hamba Allah. Okey. Contoh lain lah agaknya kan yang terlintas kat sini, macam Sabir. Okay, di zaman Umar bin Al-Khattab ada seorang lelaki nama dia Sabir ataupun Subair kan. Masyhurnya Sabir lah. Dia kerja nak tanya benda-benda yang pelik-pelik dalam Quran. Yang sahabat tak bincang tu dia tanya je. Kan? Apa maksud ni, detail kan. Jadi sahabat semua tak tahu. Jadi dia rasa macam hebat, tanya soalan yang orang tak boleh jawab. Okay. Jadi benda tu sampailah kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Satu masa musim haji kan, ataupun musim biasa, Sabir tiba-tiba masuk jumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Ya Amirul Mukminin, apa maksud sekian-sekian? Jadi Umar kata, dia ni macam Sabir yang aku dengar ni kan. Anta Sabir? Kan? Jadi Umar bin Al-Khattab tanya, adakah engkau ini Sabir? Sabir pun kata, ya, akulah Sabir.
Cuba bayangkan, kita jumpa pemerintah kenal kita, apa rasanya? Hebatlah kan. Jadi Umar bin Al-Khattab minta durrah. Minta tongkat, tak ada tongkat sini. Kan, dia minta tongkat kan? Tak tongkat, dan dia pegang dan dia pukul. Fa'alahu bid-durrah. Jadi Umar pukul dia. Macam rotan lah, pukul. Dan Umar badan dia perkasa lah kan. Dia orang yang tegap. Pukul. Lepas tu masuk lokap. Masuk lokap. Esok panggil lagi. Pukul lagi. Dah 3 kali kot. Pukul. Lusa panggil lagi pukul. Sampai kali keempat atau kali ketiga tu nak pukul, sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, kalau kau nak bunuh aku, bunuhlah. Tetapi segala kemusykilan dalam otak aku ni dah hilang dah. Dia bukannya dengan berhujah tapi pukul. Kan? Jadi Umar bin Al-Khattab pun lepaskan dia. Dan Umar bagi syarat kepada orang ramai, kalau Sabir datangnya, bersurai. Cuba bayangkan. Maknanya dia punya ubat tu bukannya bukulnya. Bukul dah hilang dah. Tapi bila dia datang nanti, jangan dengar. Bersurai. Sabir masuk je, bersurai. Cuba bayangkan. Kalau kita jadi orang tu, tension gila kan. Kan? Tapi benda tu sebenarnya merupakan satu apa dia panggil lah, wasf ataupun wasfud dawa kan. Doktor dia akan buat apa? Deskripsi. Menceritakan ubat tu kan, gitulah maksudnya. Maknanya Umar dia tahu ubat untuk orang macam ni ialah macam ni. Dia pukul dulu baru tahu benda ni tak betul. Kalau nak bincang-bincang nanti dia rasa dia hebat pula. Okey, tak apa. Lepas tu yang kedua, jangan benarkan dia untuk nak bercakap. Kalau dia dah bercakap orang dengar, kan, jenis orang macam ni pula dia akan tanya benda-benda ni, takut dia penyakit dia datang balik semula. Okey. Jadi dengan itu periwayat hadis tersebut mengatakan, periwayat asar itu, riwayat itu mengatakan bila sahabat datang kami akan bersurai. Okey, dalam perkara tu memberi kesan yang baik. Bila keluarnya golongan Khawarij, mereka cari siapa? Mereka cari orang yang pemikiran hebat-hebat. Mereka cari Sabir. Pergi jumpa Sabir. Wahai Sabir, pimpinlah kami. Sabir kata apa? Tak nak, aku tak nak. Kerana hamba yang saleh itu telah mendidik aku. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab. Dia tak nak keluar, dia tak nak. Sedangkan itulah masa dia kan, orang nak panggil kan. Al-Imam Al-Khattabi pula berkata, berkenaan dengan hadis yang dhaif tadi lah, dia huraikan juga. Beliau huraikan mengatakan bahawa kita dilarang untuk berhujah lah kan, lebih kurang, ataupun bertanya kepada para ulama tentang soalan-soalan yang pelik-pelik. Okey, yang kebanyakannya yang banyaklah perselisihan. Supaya apa? Supaya dengan tujuan kita nak jatuhkan dia. Itu yang dilarang. Okey. Dan perkara ini juga merupakan satu menyatakan ataupun menjelaskan makruhnya kita ni, ataupun kita dibencilah, tidak digalakkan untuk terlalu detail sangat dalam suatu perbincangan. Takalluf ni macam patutnya halal haram cukup lah. Kenapa halal kan? Okay? Sepatutnya sembahyang subuh 2 rakaat cukup lah. Kenapa 2 rakaat? Kenapa tidak 4? Kenapa tak 1? Soalan yang takalluf, tanyalah ulama mana pun, dah Allah kata macam tu, tak kenapa Allah kata macam tu. Kan? Jadi itu kena pukul dia senang kan, tapi dia kena tunggu Durrat Umar kan, pemimpin yang ada kuasa dan kekuatan seperti Umar radhiyallahu anhu. Okey. Baik. Dan Syekh mengatakan di sini bahawa kerosakan itu akan menjadi besar sekiranya perkara yang ghulutat tadi ni kan, maksudnya perkara yang susah ni ataupun perkara yang remeh-temeh ini adalah berkenaan dengan qadaya uzma, berkenaan dengan urusan yang besar. Okey, dalam masalah i'tiqad ataupun dalam masalah praktikal, dalam masalah akidah. Okay? Macam yang dibuat oleh Mu'tazilah, yang dibuat oleh Khawarij kan, benda-benda gitulah. Ali pun mereka nak bunuh, kita ni lagi lah. Kalau Ali pun dia nak bunuh, kita ni yang
Jauh kot langit antara langit dengan bumi kan, dengan Ali radhiyallahu anhu, lagilah dia pun nak bunuh kan. Okey, baik. Sifat yang kelima yang ada pada mereka ialah al-jidal bil batil. Mereka suka berdebat dengan kebatilan. Okey. Dalam surah Ghafir Allah nyatakan sifat golongan ini, wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq, dan mereka suka berdebat dengan kebatilan untuk menghapuskan kebenaran. Okey. Dan itulah yang berlaku banyak sekarang ni kan. Yang liberalnya, yang khawarijnya, yang syiahnya kan. Mereka akan berdebat okay, untuk nak menghancurkan kebatilan, kebenaran dengan kebatilan mereka. Kemudian dalam surah Ghafir juga ayat yang ke-35, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Mereka yang berdebat dalam ayat-ayat Allah tanpa sultan yang diberikan kepada mereka, tanpa ilmu. Okay. Sultan sini antara maksud sultan ialah ilmu. Kerana ilmu itulah yang akan menyampaikan kita kepada satu kekuatan yang sama ada kekuatan dalam agama ataupun kekuatan dalam dunia. La tanfuduna illa bisultan. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kalau jin dan manusia, kalau kamu mampu untuk nak menembusi aqtaris samawati wal ard, maknanya apa dia panggil ya? Kalau bumi dia ada atas tu apa? Langit-langit ni panggil apa? Dia panggil Allahu akbar. Apa dia? Atmosfera kan, atmosfera langit ni, kalau kamu mampu nak membelahnya, belahlah. Kan? Okay? Tapi kamu tidak akan dapat berbuat demikian kecuali dengan sultan. Jadi antara maksud sultan adalah ilmu. Kerana dengan ilmu telah boleh buat macam-macam. Okay? Spaceship lah, dia panggil apa? Roket dan sebagainya. Okay? Okay, baik. Baik, kemudian al-ishtighal bil jadal wal qil wal qal. Okay. Sibuk dengan jadal, sibuk dengan berdebat, sibuk dengan qil qal. Qila wa qala ni maksudnya gosip lah. Sibuk dengan gosip adalah satu pintu yang membuka kepada kesesatan dan penyelewengan. Sebab tu kita kalau ada masalah, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, apa yang kita kena buat ialah tanyakan dalil Al-Quran, tanyakan dalil hadis Nabi, tanyakan dalil tafsiran terhadap ayat tu, syarahan terhadap hadis itu, kemudian tanyakan apa kata-kata ulama tentang perkara itu. Okey? Itu cara kita. Bukannya dia cakap macam ni, dia ni emosi, kita pakai emosi juga kan. Jangan balas. Carikan dalil, cakap berdasarkan kepada dalil. Okey? Baik. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahawa debat yang dicela adalah dalam dua bentuk. Pertama, al-jidal bighairi hujjah, berdebat tanpa dalil. Yang kedua, al-jidalu bisyaghabi wat-tamwihi wa nusratin lil batil ba'da zuhuril haqqi wa bayanihi. Berdebat dengan gangguan. Okey? Tujuannya untuk nak menyokong kebatilan selepas kita tahu bahawa apa yang kita buat ni salah. Ini masalah. Yang tadi tu dia berdebat, dia jahil basit. Dia jahil tapi jahil yang mudah lah. Dia tak tahu yang dia tu salah. Dia ingat dia betul. Dia tak ada dalil. Dia kata tak, ni okey apa semua. Okey. Yang kedua ni, dia tahu dah yang dia cakap tu salah. Tapi dia tak nak kalah. Dia tahu dia salah, dia tak nak kalah. Lalu dia pun kata, dia buat boleh, dia buat boleh, dia buat boleh. Kenapa aku tak boleh? Kan? Okey. Dia dah jadikan orang sebagai dalil. Sepatutnya Quran, hadis Nabi, kemudian ijma', qiyas. Ini perbuatan fulan menjadi dalil kepada dia. Itu semua adalah termasuk dalam yang kedua ini. Okay, dah tahu tak betul, mengaku je dah tak betul, selesai. Kenapa tak buat ni? Saya tak mampu buat. Kesilapan saya. Selesai lah. Awak ni ustaz. Memang saya ustaz tapi saya bukan malaikat. Betul tak? Kadang-kadang ustaz punya talbis iblis lain sikit. Talbis iblis ustaz ni ialah dia tak boleh salah. Dia akan merasakan kalau aku cakap salah, maka aku dah jatuh level.
Tak. Jangan anggap begitu. Ustaz dia bukan malaikat. Kalau ustaz pun kena mengaku juga salah. Asal ustaz je bini tak boleh tegur. Kan itu kan. Asal ustaz je anak murid tak boleh tegur. Tak. Okey, asal ustaz je orang lain tak boleh tegur. Ustaz lain tak boleh tegur. Tak, kalau ustaz sepatutnya dialah yang menjadi lebih tawaduk. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya kerana Allah, Allah akan mengangkatnya tinggi. Okey. Nabi SAW telah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan atahum illa utul jadal." Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi merupakan dengan sanad yang sahih. Okey. Tidak ada satu kaum pun yang sesat selepas mendapat hidayat yang Allah berikan kepada mereka kecuali mereka diberikan jadal. Mereka diberikan satu sifat yang keji, iaitu apa? Suka berdebat. Sebab tu kalau kita rasa dulu kan kita dah dapat Quran hafal amalkan, dapat hadis amalkan. Tiba-tiba sampai satu masa kerja kita nak apa? Nak tibai orang aja kan, ataupun nak apa? Nak buat posting, nak lawan orang aja. Kalau sekarang ni posting Facebook lah. Facebooknya keluar posting nak ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. WhatsApp pun sama juga, apa lagi ya? Instagram kan, Instagram pun sama juga lebih kurang. Semua tu nak hentam orang je kerjanya. Maknanya kita dah dekat-dekat ke arah kesesatan lah tu. Okey. Disebabkan itulah ulama salaf mereka sering memberi tahzir, memberi amaran agar pengikut mereka menjauhkan diri daripada al-jadal al-mazmum, debat yang dicela. Okey. Wal khawd fil masailil mushkilah bila ilm, dan masuk dalam perbincangan yang rumit tanpa ilmu. Tanpa ilmu maksudnya emosi lah contohnya. Dia bincang tu emosi. Tak ada bincang apa dalil dia, mana dalil dia. Dalil orang tu buat. Itu memang masalah kan. Kita tak payahlah kan, kita sebut salam gitu ya. Kan qalu salama. Salama pun boleh kan. Salama kan, sejahtera atas kamu gitu. Jalan. Okey. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala telah berkata, "Man ja'ala dinahu aradan lil khusumat akthar asyak." Sesiapa yang menjadikan agamanya satu objek lah kan, objek untuk khusumat, untuk perdebatan. Okey, dia akan jadi apa? Dia akan banyak keraguan. Au qala yukthiru at-tahawul, ataupun dalam riwayat lain mengatakan dia akan jadi orang yang berpindah randah. Kerja dia asyik nak berdebat je kan. Dia akan jadi apa? Dia akan berpindah. Hari ni kata halal, esok kata haram, esok kata makruh, esok tinggalkan agama. Kan? Okey. Itu masalah dia. Mula-mula tutup muka, tu tak tutup muka, akhirnya tak payahlah semua tu. Buka jelah kan. Buka biarlah, apa free hair pun tak ada masalah. Allah tahu apa dalam hati kamu. Terperanjat isteri dia. Macam mana ni bang? Dah khilaf sangat, kita ambil jalan tengah. Kan? Dia kadang-kadang jadi macam tu. Kan kita nampak mungkin seorang tu dia terlalu keras sangat, kemudian asyik nak bergaduh je, akhir lama-lama ditinggalkan. Okey. Malik bin Anas rahimahullahu taala, guru kepada Imam Asy-Syafi'i, okey, telah berkata, al-jidalu fid dini yunshi'ul mira'. Berdebat dalam agama akan menghasilkan al-mira'. Mira' ni macam debat juga, tapi lebih berunsur mempertahankan. Okey, bukannya nak cari kebenaran, dia lebih kepada nak mempertahankan apa yang dia pegang. Wa yuzhibu binuril ilmi minal qalb, dan akan menghilangkan cahaya ilmu daripada hati. Kan, ilmu ada cahaya, bila kita asyik berdebat sahaja kan, akhirnya cahaya ilmu tu dah tak ada dah. Wa yuqassi wa yurithud dhaghain, dan akan mengeraskan hati kita. Hati kita jadi keras, jadi kasar kepada orang. Okey, dan akan mewariskan ad-dhaghain. Dhaghain ni maksudnya akan mewariskan sifat hasad. Okey, sifat tak senang hati dengan orang kan, asyik dia je betul dan benci kat orang dan sebagainya lah. Tengok orang, tengok atas dasar nak kritik orang. Tengok ni tak betul, tak betul. Itu akhirnya jadi itu kan. Allahu musta'an. Baik. Terakhir sekali insya-Allah. Apa dah?
Dia mula lewat tak apa, jangan berhenti lewat. Ya, insya-Allah. Baik. Yang ke-10. Boleh ikut insya-Allah. Yang ke-10 ialah maknanya sifat ahli bid'ah yang ke-10 ialah jahluhum bil lughatil arabiyyah. Mereka jahil terhadap bahasa Arab. Okey. Dahulu kita telah bincangkan tentang kepentingan bahasa Arab. Dan kita telah bincangkan juga bahawa bahasa Arab ini merupakan satu alat yang penting untuk kita faham dalil Al-Quran dan hadis, kitab dan juga sunnah. Okey. Dan golongan mubtadi'ah, golongan ahli bid'ah ini, mereka lemah dalam memahami bahasa Al-Quran. Mereka tidak dapat memahami bahasa Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana mereka terkesan dengan al-ujmah. Ujmah ni ialah bahasa ajam. Sepatutnya mereka faham Quran dengan bahasa Arab yang betul. Dia tak faham Quran dengan bahasa Arab yang betul. Dia faham Quran dengan bahasa Arab yang terkesan dengan bahasa bukan Arab. Macam kita sekarang ni tengah bercakap dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa ujmah. Bahasa ajam, bukan Arab kan? Okay? Kadang-kadang kita cuba nak faham sesuatu ikut bahasa kita. Kita nak faham Al-Quran ikut bahasa kita. Okay? Sebenarnya kita kena faham Al-Quran ikut bahasa Arab. Dan bahasa Arab mana? Bahasa Arab zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah tu ialah zaman Nabi diutuskan. Itu bahasa Arab yang hebat. Bahasa Arab dalam zaman pembukaan kota-kota Islam, kan? Itu dah bahasa Arab yang dah ada masalah. Kerana dah bercampur dengan bahasa Parsi, bercampur dengan bahasa Rom, bercampur dengan bahasa-bahasa lain kan. Ya. Baik. Al-Imam Syatibi berkata lagi. Wa minha takharrusuhum 'ala al-kalam fi al-Qur'an wa sunnati al-arabiyyin ma'al 'uzufi 'an 'ilmi al-arabiyyah alladhi yufhamu bihi 'anillahi wa rasulih. Antara sifat mereka, sifat ahli bid'ah dalam pendalilan ialah mereka menyangka, okay, mereka cuba nak memahami kalam Al-Quran, kalam sunnah yang merupakan bahasa Arab, okay, dengan apa? Dengan menjauhkan diri daripada bahasa Arab. Okay. Yang mana sepatutnya dengan bahasa Arab itulah kita faham Quran dan hadis. Jadi mereka cuba nak faham tapi tak nak belajar sangat yang bahasa Arab yang betul ni. Okay. Fayaftatuna 'ala syari'ati bima fahimu. Okay, maka akhirnya mereka akan mendakwa sesuatu tentang agama mengikut kefahaman mereka dan ikut benda tu, dan mereka akan menyalahi golongan pakar dalam ilmu, ar-rasikhina fil ilm. Okey. Dan kenapa mereka buat begitu? Kerana tahsinuz zan bi anfusihim. Ini masalah kan. Masalah ni kadang-kadang saya terfikir juga kenapa orang silap kan. Ini masalahnya. Tahsinuz zan. Mereka bersangka baik terhadap diri mereka. Maksudnya mereka takabur. Itu maksud Imam Syatibi bahasa dia bagus. Tahsinuz zan. Saya sebut takabur kan. Okey. Tahsinuz zan, sangka baik terhadap diri kita, apa maksudnya? Maksudnya takabur. Kan kita rasa kita ni hebat. Ya, sedangkan yang ulama-ulama tentang ulama apa dah bahasa Arab apa semua, kan kita tak nak ambil dia, kita ambil pandangan kita. Masalahlah. Kita telah takabur, kita tak nak ambil daripada ulama. Kita ambil pada diri kita, menyangkakan diri kita ini baik daripada ulama-ulama tersebut. Okey. Dan apa sebab lain? I'tiqaduhum annahum min ahli al-ijtihad kan wal istinbat. Dan mereka juga di samping takabur ataupun bersangka baik terhadap diri mereka lebih daripada yang sepatutnya, okey, aliasnya takabur. Yang kedua ialah mereka menyangkakan diri mereka itu golongan ijtihad, mujtahid, sedangkan mereka bukan mujtahid. Okey. Ini masalah kan. Kalau yang zaman dulu pun ada, zaman sekarang pun ada juga. Kadang-kadang kita akan dapati orang tu, kenapa dia cakap benda ni? Kenapa dia cakap guna dalil ni, dia pusing-pusing kan? Kenapa? Tengok balik semula bila kita bincang-bincang balik kan, dia akan keluarkan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan ulama ahli sunnah cakap tapi saya tak suka dengan mereka, saya akan menyalahi mereka. Siapa engkau ni? Memanglah dia dah hebat kan, dalam masyarakat mungkin dia dah tinggi lah, tapi tak sampai lagi ke tahap kira buku lali pun kan, di kalangan ulama pun tak sampai lagi. Okey. Tapi dah menganggap diri dia dah hebat sangat. Okey. Contoh,
Contohnya, contoh ni pun saya tak berapa nak faham ni. Kan, pasal detail sangat bahasa Arabnya. Tapi saya tak mengakulah saya ulama, tak apa. Kita ambil satu contoh kat sini. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka Adam telah menyalahi, ataupun kalau asa terjemahan directnya ialah berbuat maksiat terhadap Tuhannya. Faghawa, maka dia telah sesat. Ghawa tu minal ghai kan. Itu zahirnya begitu. Okey. Jadi mereka mengatakan likathrati aklihi minasyajarah yadhhabuna ila qawli al-arab ghawiyal fasil idza akthara min al-laban hatta bashim wala yuqalu fihi ghawa wa innama ghawa min al-ghay. Okey. Baik. Mereka akan mengatakan apa? Mereka akan ubah maksud ni. Dia tak kata Adam tu jadi apa? Sesat. Kan? Tapi mereka mengatakan maksud ghawa kat sini bila makan banyak sangat, okey, dia akan jadi terkesan dengan makanan tu lah. Begitu. Okay. Tapi sebenarnya tidak boleh disebut ghawa bagi orang yang makan banyak. Kerana ghawa, bila sebut perkataan ghawa, fi'il madhi itu bukan bagi orang yang makan banyak. Fi'il madhi itu adalah daripada al-ghay. Daripada al-ghay iaitu kesesatan. Okay. Tapi itulah kita tengok pula masuk sesat tu apa dia. Kan? Bukan masuk sesat tu keluar daripada Islam, tak semestinya. Okay. Tak apalah, yang pentingnya kat sini banyaklah perkataan-perkataan yang sepatutnya kita rujuk kepada para ulama untuk kita faham Al-Quran. Okay, bukannya kita terus mengeluarkan satu kenyataan yang apa dalam bahasa Arab tu, kita keluarkan kenyataan mengikut kefahaman kita. Tak boleh kita nak ubah-ubah. Okay. Contohnya macam kan, contoh lain lah kalau nak mudah sikit, seperti di kalangan, dulu kita dah baca dah, di kalangan golongan Mu'tazilah. Okay. Wa kallamallahu Musa taklima. Kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Mereka tak nak kata Allah itu yang bercakap. Okay. Mereka nak kata Musa yang bercakap kepada Allah. Jadi dia orang tak nak baca wa kallamallahu Musa taklima. Kan? Kerana hu bila Allahu jadi fa'il. Allah lah yang bercakap. Dia orang tak nak yang tu. Dia orang nak wa kallamallaha. Jadi dia orang pergilah kepada ulama-ulama qiraat. Kau baca ubah boleh tak? Ubah jadi wa kallamallaha Musa. Jadi Musa bercakap kepada Allah, bukan Allah bercakap kepada Nabi Musa. Okey. Jadi ulama tersebut mengatakan kalau aku ubah yang ni pun aku tak boleh ubah yang satu lagi. Wa kallamahu rabbuhu. Kallamahu rabbuhu. Memang tak boleh. Itu memang tak boleh baca rabbahu. Kena baca rabbuhu juga. Okey. Jadi maknanya yang bercakap sebenarnya adalah Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga contoh lain yang agak mudah sikit ialah istawa, kan? Istawa, Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa. Istawa dihuraikan kepada istaula. Sedangkan dalam bahasa Arab, istawa bukan istaula. Bahkan mentakwilkan istawa dengan istaula. Istawa tu berada di atas. Istaula menguasai. Jadi mereka tak mengatakan Allah berada di atas arasy. Mereka mengatakan Allah menguasai arasy. Okay? Jadi kat situ ada masalah. Dia nak lari daripada menyatakan Allah bertempat. Susah sangat. Tak nak yang tu. Allah kata itu tak nak yang lain. Okay? Sedangkan dan mereka pun kata istawa maksudnya ialah istaula. Ada puisinya dalam bahasa Arab. Cuma puisi itu bila dicek balik adalah puisi yang datang zaman kemudian. Bukan puisi zaman jahiliyah. Kan dia jadi puisi zaman-zaman orang dah rosak bahasa. Okey. Baik. Contoh yang pertama kat sini. Contoh yang pertama, satu, dua. Dia buat dua contoh lah kat sini. Okay. Contoh yang pertama berkenaan dengan kejahilan bahasa Arab ni. Mereka mengingkari ru'yatullah. Mereka mengingkari penglihatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Okay. Dalam surah Al-A'raf 143,
walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Okey. Dan apabila Musa alaihissalam datang berjumpa dengan Tuhannya, dan Tuhannya berkata kepadanya, bercakaplah kepada Musa kan. Ini ayat yang saya sebut tadi. Al-A'raf 143. Nabi Musa berkata, tunjukkanlah kepadaku, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Okey. Jadikanlah aku dapat melihatmu wahai Tuhanku. Allah berkata, lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku. Tetapi lihatlah kepada bukit ataupun gunung. Kalau gunung tu tak bergerak, kan, tak bergegar, kamu akan dapat melihat aku. Okey, bacalah ayat tu sampai habis. Kan. Jadi golongan Mu'tazilah berkata lan. Lan ni maksudnya tidak akan. Tidak akan sampai bila-bila pun tak akan nampak. Okey. Tapi ulama ahli sunnah mengatakan bahawa lan tarani maksudnya kat dunia ni. Kamu tak dapat tengok aku kat dunia ni. Okey. Bukannya tak dapat tengok di akhirat. Okey. Kerana ini menyalahi kaedah bahasa Arab. Kerana lan, perkataan lan, ada la, tidak akan lan, tidak juga. Kan, tapi lan ini di sisi orang Arab tidak menunjukkan nafi yang muabbad. Tak semestinya menunjukkan apa? Menunjukkan penafian yang selama-lamanya. Okey. Dalilnya falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi. Okey, dalam surah Yusuf ayat yang ke-80, maka aku tidak akan meninggalkan bumi ini sehinggalah ayahku mengizinkan untuk aku. Kan? Jadi lan sini bukannya selama-lamanya. Tak semestinya. Boleh berubah juga. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Dalam surah Maryam pula ayat yang ke-26, sesungguhnya aku Maryam alaihissalam telah berkata, aku telah bernazar untuk Tuhanku agar berpuasa. Maknanya tak bercakap. Maka aku tidak akan bercakap. Lan. Tidak akan bercakap kepada manusia pada hari ini. Ya, kalau lan itu muabbad, tak sesuai digunakan untuk hari ini saja. Tak apalah, yang pentingnya kat sini kalau boleh faham alhamdulillah. Kalau tak berapa faham pun, yang pentingnya golongan Mu'tazilah kata lan ini bila-bila. Kan? Okey, lil abad. Tapi ulama ahli sunnah mengatakan bukan begitu. Dalil-dalil menunjukkan dalam bahasa Arab lan ini boleh membawa maksud sepanjang zaman ataupun membawa maksud zaman yang tertentu. Tak semestinya sampai bila-bila. Okey. Okay. Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, Alfiyah ni maksudnya seribu apa? Rangkap pantun. Syair bahasa Melayu pantun kan, 1000 rangkap pantun. Jadi Alfiyah ni maksudnya 1000 rangkap pantun berkenaan dengan bahasa Arab. Cuba bayangkan 1000 rangkap pantun. Kita ayat Quran ni pun tak habis kan. Dia orang dah hafal yang ni dah. Dan saya dulu pernah jugalah berusaha nak hafal benda tapi tak jalan. Kan, buat dengan seorang kawan Arab Yaman ni, tapi tak tahulah dia habis ke tak. Mula-mula tu semangat sampai 10-20 tu dah pening lah kan. Dia kata apa, Syekh hantar jalan lah, aku tak boleh, aku dah hafal Quran dulu lah kan. Ini biar kau ambil lah kan. Okay. Tapi adalah di kawan-kawan kita ada juga yang hafal ni. Wa marra an-nafya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwahu fa'duda. Sesiapa yang berpendapat bahawa penafian dengan lan adalah mu'abbad, adalah selama-lamanya, maka tolaklah pendapatnya dan ambillah pendapat yang lain. Ini apa? Ulama dalam bahasa Arab mengatakan demikian. Okey. Kemudian, baik. Al-Khazin dalam tafsirnya, Tafsir Al-Khazin rahimahullah ta'ala telah berkata, sesiapa yang berpegang bahawa penafian melihat Allah, okey, di kalangan siapa? Di kalangan ahli bid'ah, iaitu dan Khawarij dan Mu'tazilah dan Al-Murji'ah, berdasarkan zahir ayat yang kita baca tadi, lan tarani, mereka berkata lan tidak akan, maksudnya ialah apa? Untuk selama-lamanya. Sedangkan mereka tidak ada hujjah, tidak ada penghujahan yang kuat tentang perkara ini, dan tak ada dalil pun. Okay? Dan tak ada pun sesuatu dalam Al-Quran ataupun dalam
sunnah yang menunjukkan perkara ini. Nampak ulama-ulama kita kata macam mana? Okey. Dan pandangan mereka bahawa lan tidak akan, maksudnya tidak akan ini adalah untuk selama-lamanya, adalah merupakan satu kesilapan yang jelas. Okey. Dan ini merupakan dakwaan yang salah terhadap pakar bahasa. Kerana tidak ada dalil dalam bahasa Arab pun yang menunjukkan lan untuk selama-lamanya. Dan tak ada ulama bahasa Arab pun yang mengatakan demikian. Okey. Kemudian dia bawalah beberapa dalil. Al-Baqarah 95, walay yatamannawhu abada. Okey, dan mereka tidak akan berharap demikian selama-lamanya. Bahkan sedangkan mereka mengharapkan kematian. Ini untuk orang Yahudi. Okey, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Okey, maknanya dalam ayat lain, dalam ayat surah Az-Zukhruf, mereka mengharapkan kematian. Okay. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Dalam ayat Al-Haqqah 27, mereka mengharapkan kematian. Maknanya ayat Al-Baqarah 95 menyatakan mereka tak mengharapkan, tetapi ada ayat lain yang mengatakan mereka mengharapkan. Okey. Baik, jadi itulah ringkas kat sini. Kemudian terus kepada contoh yang kedua. Dengan itu kita boleh selesaikan untuk malam ni dan kita akan pergi pada kelas akan datang. Dasar yang ketiga merupakan dasar yang terakhir. Baik. Contoh yang kedua yang saya dah sebutkan tadi pun, iaitu takwil istiwa dengan istila. Istawa, takwil kepada istaula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha ayat yang kelima. Okey, Mubtadi'ah, golongan ahli bidah mengatakan istiwa kat sini dalam bahasa Arab maksudnya istila. Kan? Mudahnya istawa maksudnya istaula. Istawa berada di atas, meninggi di atas. Okey. Mereka kata bukan meninggi di atas, tetapi maksudnya ialah menguasai. Okay. Jadi semua dalil yang mutawatir tentang penetapan bahawa Allah bersifat maha tinggi ke atas hamba-hambanya, ke atas makhluknya, mereka tolak, mereka takwilkan, dan mereka telah menolak ijma' para ulama' di kalangan umat Islam. Okay. Dan Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili telah berkata al-istiwa'u hahuna bima'na al-istila wal qahri wal ghalabah. Maksud istawa adalah istaula. Maksud meninggi di atas, berada di atas makhluk. Sebenarnya apa? Menguasai makhluk. Okey. Kemudian dia mengatakan ada dalilnya. Dalilnya ialah puisi Arab mengatakan qad istawa bishrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Okey. Bishr telah menguasai, Bishr telah beristawa di atas Iraq. Okey. Tanpa pedang dan tanpa darah yang ditumpahkan. Jadi dia kata istawa ni maksudnya bukan meninggi di atas Iraq tetapi menguasai. Okey, dan ahli sunnah telah menjelaskan perkara ni bahawa apa yang disebut oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini menyalahi kaedah bahasa Arab. Seperti yang saya sebutkan tadilah, bahawa antaranya puisi ini bukan puisi yang jahiliyah, bukan puisi yang asli, ni puisi yang datang zaman kemudian yang telah dirosakkan. Okey, maknanya dalam keadaan bahasa tu dah tak apa nak mantap lagi, masa tu keluar puisi ni tak sesuai dijadikan dalil dalam bahasa Arab. Okey. Dan macam tadilah, ijma' ulama ahli sunnah mengatakan Allah di atas makhluknya. Okey. Dan dalil yang lain semua menunjukkan di atas langit, di atas langit, di atas langit. Kan? Jadi nak guna apa dia? Gunakan puisi ataupun pantun yang pantun yang corrupted ni lah kan. Corrupted pantun ni digunakan untuk apa? Untuk lawan dalil yang kuat-kuat, itu semua tidak diterima oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, saya rasa itu saja untuk malam ni. Akan datang ni dah, kalau ikut sini 102 hingga 114, tak banyak kot insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan ke kalau ada? Tak ada, alhamdulillah kan. Okey. Tak ada? Ada. Kan? Dia kalau dah tak tanya itu maknanya dah faham kan? Sampai ke martabat dia lah kan, insya-Allah. Okey, jadi dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين